Yang beli kereta-kereta yang terpakai adalah orang Melayu. Betul. Yang kena orang yang kita kena juga. orang Melayu. Dua Yuska datang jumpa saya. Datang marah-marah. Saya cakap, kenapa you nak marah saya? Apa yang saya cerita tu adalah betul. Saya cakap, you meniaga, you dah untung kereta 3,000. So total you jual kereta Azia, you boleh untung dekat 6 ke 7,000. Ni terlalu besar. Macam mana invoice pula? Kenapa nak charge invoice? Kereta tu kereta you. Kenapa nak charge invoice? Ini aku tak boleh tahan ni. Invoice, tahu invoice. Invoice ni kita kena hantar ke LSDN untuk dia cukaikan you. Kenapa cukai you tu you nak suruh customer bayar? You yang berniaga. Jadi you free lah hidup. Okey, bertemu lagi guys. Bertemu lagi kita hari ini tapi dalam episod yang sedikit berbeza. Kita bertemu lagi dalam episod yang berbeza. Kali ini kita akan bercakap, kita akan berpodcast dalam episod podcast saya. Episod pertama iaitu jangan kecam. Jangan kecam guys, jangan kecam sebab hari ini dalam episod podcast kita ni kita akan membincangkan banyak isu-isu yang orang kan kecam sana, kecam sini dan kita akan membincangkan banyak isu-isu tentang more kepada otomotif, jalan raya kan, tak bagi signal dan sebagainya. Dan untuk episod kali pertama kita ni saya nak jemput seorang special guest, tetamu yang bagi saya sangat-sangat banyak kena kecam dengan orang ramai, iaitu tak lain tak bukan dijemput hadir. Selamat datang Cik Din kan ada. Terima kasih kepada Nas kita yang jemput saya buat kali pertama dalam podcast dia lah. So apa nak cerita ni hari? Hari ni kita kenapa kena kecap? So korang kenal kan? Cik Din. Cik Din pernah feature dalam video kita. Saya rasa dah 3 tahun lepas dia punya jumlah tontonan Facebook campur YouTube lebih kurang 6 juta. 6 juta tontonan. Tontonan tau, bukan impression, bukan engagement tau. 6 juta tontonan. Share 160 plus something. 165,000 jumlah tontonan. Sebab apa? Sebab Cik Din ni waktu tu viral pasal charge yang tersembunyi kalau orang nak beli kereta kan. Cekik darah. Charge cekik darah. Dia kena ada cekik tu. Dia cekik darah dulu. So Cik Din, saya nak tanya, Cik Din dah dalam industri jual kereta baru second ni lebih kurang 30 tahun lebih Almost 30 lah, 30 tahun. Dalam sepanjang 30 tahun ni, Cik Din tahu tak ramai orang tak suka Cik Din, dan Cik Din pernah tak kena serang ke, ataupun macam mana orang react dengan Cik Din? Sebelum ni dalam 20 tahun yang pertama saya rasa tak ada isu. Mungkin yang selepas saya dengan Nas tu, sebelum tu saya keluar Hijrah, TV Hijrah. Apabila kita dah makin popular, kita dah ada macam-macam kecaman, ancaman. Dan kecaman ni juga kita pergi kepada yang cara halus. Cara halus pun lately. Dalam 25 tahun, 26 tahun berniaga baru kena. Sebelum ni tak ada. Apa yang kena tu? Apa yang Cik Din terima? Ilmu halus lah, ilmu hitam. Ilmu hitam. Yang tu itu disebabkan video yang tu macam-macam keluar. Video macam tu sehingga santau pun dah masuk 2 ke 3 kali saya rasa saya masuk santau. Kena santau disebabkan video 6 juta views tu. Lebih 6 juta tu. Lebih 6 juta. Lebih 6 juta. Saya rasa bukan 6 juta. Kalau share 160,000 K, maknanya saya rasa 10 juta 20 mungkin. plus saya ingat. 20 million lah. 20 million. Sehingga kan pada satu ketika tu office saya dah jadi macam kedai makan lah. Kedai makan. Maknanya masuk tu bukan nak beli kereta. More on consultant. Kenapa aku kena tipu? Kenapa dia orang tipu aku? Kenapa dia orang charge ni? Kenapa yang ni? Kenapa? Jadi saya pula nak kena jawab benda-benda macam tu. Dan WhatsApp masa tu adalah 15,000. WhatsApp. Jahanam telefon aku. Masa tu memang tak boleh nak jawab. Memang terlalu banyak call telefon. Dan budak saya masa tu 2 orang pensan. Betul, yang tu pensan. So agak dahsyat lah penangan yang tu video paling tu dahsyat. Paling dahsyat. Dan benda tu kita bukan niat nak promote kita. Cas-cas cekik darah tadi, alias tersembunyi tadi, bukan kita nak promote saya. Saya nak tolong teman-teman rakan-rakan di luar sana. Kalau nak beli kereta, ini cas yang sepatutnya. Dan ini adalah cas yang sayugianya. Okey, kalau korang nak tengok apakah bentuk video tu, korang boleh klik link dekat atas ni.
kita ada sediakan banyak-banyak cerita pasal cas-cas yang tersembunyi. Sebab waktu lepas video tu pun Cik Din, saya pun kena juga, tapi tak teruk lah macam Cik Din. Sebab Cik Din reveal Cik Din punya tempat kedai, orang datang kan. Macam saya, orang tak tahu saya kat mana, apa nombor telefon saya. Tapi ada juga yang tembus, yang mungkin dia tanya kepada kawan dia, yang mungkin ada bos dealer-dealer lama-lama, toke-toke besar dulu pernah deal dengan saya waktu zaman saya assessment, pun ada call saya marah-marah. Especially dia marah part yang charge dekat runner JPG tu. Charge 500 kan. Actually charge tu kalau korang nak JPG tu lebih kurang 150 kan. Saya tengok balik video tu. Originally RM100, ownership claim RM50. Ya, Kalau tapi nak buat duit air, tambah dah RM50. yang dia orang pergi tambah sampai 500 tu, apa hal? tapi apa yang dia cakap dengan saya, ini adalah persetujuan sama-sama di antara customer dengan runner. Sebab runner tu pun nak beratur. Dia kata kalau boleh kita tak charge, tapi you pergi sendirilah. Dia gini je. Runner GPJ macamlah runner orang beli tiket apa dekat Pudu dulu. Kan ulat-ulat. Tiket RM50. Nak balik raya tiket dah jadi 300. Jadi itu masalah runner. So runner tu tak ada isu sangat. Yang penting kenapa kita sebagai used car dealer ataupun new car dealer pergi berkompromi dengan runner. Sedangkan kita ada staff, kita ada salesman. So apa fungsi dia? Apa fungsi dia? Duit dah dapat commission, tambah lagi duit. Jadi masalah kat situ. Pada hakikatnya saya tak ada niat, cuma nak bagi pengetahuan saja, knowledge. Jadi apabila kita bagi benda-benda macam ni, saya ingatkan orang biasa yang kena. Yang kena ni bukan yang low class, medium class. Apa kelas pun kena. Datuk, datin pun kena. Dia ada duit, tapi dia benci dengan cas-cas yang gigit jari ni. Macam minta sedekah lah, bagi RM10, bagi lagi. Itu hari dah datang, nak datang lagi. Dalam list yang video tu, Cik Din ada listkan agreement. Orang charge agreement kan. Agreement ni biasa agreement bank, biasanya tak ada bayar lah kan. Sebab kita nak pinjam duit bank. Tapi Cik Din ada listkan dalam tu agreement fee, agreement fee. Kan. Adakah sebenarnya customer tu bayar kepada, dah tentu dia akan bayar pada used car dealer. Benda tu adakah bank tahu? Apa pandangan bank kat benda tu? Sebenarnya bank pun tahu. Bank pun menggunakan khidmat runner juga. So apabila charge bank dengan runner tu different, mungkin less daripada charge customer kita direct kepada used car. Katakan runner kata RM100 upah dia. So upah untuk registration ataupun upah untuk transfer RM100. So dia ambil 100 je lah. Jadi lately sekarang dah tak ada isu untuk charge-charge yang tersembunyi tu. Sekarang isu pula setelah e-auto masuk. Kita cerita yang baru kan. E-auto dah masuk. Charge tu dia tak letak kepada agreement fee. Dia tak letak kepada stamping. Dia tak letak kepada service. Dia hanya letak kepada processing fee. Sekarang ni 2024 dia sebut ni processing fee 2,800. Dia pulun sekali. Jadi kena charge 2,800. Dan ada setengah-setengah terlalu sedikit salesman tak setuju dengan charge 2,800. Tetapi pasal bos tu kata, toke tu kata tak boleh kena charge. Kalau tak, aku potong komisen kau. Oi, macam tu dia macam tu. Satu lagi baru-baru ni kita ada berita tentang kenaikan kadar SST daripada 6 ke 8%. Benda ni sebenarnya implement untuk kereta baru saja ke ataupun kereta terpakai, macam mana tu? Asalnya GST, apabila GST eliminate, nak dihapuskan, so dia akan keluar SST. So SST ni memang dia charge, dia tak ada guideline. Kadang-kadang 500, kadang-kadang 1,000. So actually dia tengok customer. So customer kena bijak membeli. Dia tengok macam teman macam ni je. Mati tak ada taman je. RM1,000 lah. So sebenarnya kereta terpakai ni, kereta second, dia ada SST ke tak ada sebenarnya? SST tak ada. Kita tak ada. Tak ada SST tak ada. Memang tak ada SST terpakai. Yang nampaknya dari segi insurans saja. Kalau naik another 2% hanya RM2, RM3 je. Sebab insurans dia ada SST service kan. Tapi service dia tax. ambil peluang sebab sebutnya naik. So dia letak je SST tu. There is the fee. Dia cakap macam tu. Yelah sebab semua satu Malaysia pun tahu SST naik. Yang sebelum ni pun tak ada. Orang 6 ke 8% ni kosong tiba-tiba jadi 8% lah. Dia charge. Cik Din, sepanjang kita nak tanya sekali lagi kan, ada tak setelah video tu viral, ada tak yang orang datang kedai bawa parang, mengamuk ke, kongsi-kongsi gelap sana sini, tycoon sana sini kan? Ada tak yang berlaku macam itu? Benda tu ada.
Tapi depan kedai saya tu balai polis. Oh nasib baiklah. Saya pun kena cari kedai depan balai polis lah. Boleh cerita sikit macam mana situasi kita yang paling yang kata 8 juta ke 10 juta tadi yang tengok video tu kan. So saya terima daripada Perak 2 Yuska datang jumpa saya. Dengan pakai seluar pendek. So datang marah-marah. Saya cakap, kenapa you nak marah saya? Saya cerita dalam platform saya. Saya tak cerita dalam platform dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya cerita tu adalah betul. Saya cakap, you meniaga, you dah untung kereta 3,000. You dah untung processing fee apa semua 3,000, dah 6,000 mah. Bank bagi kat you lagi 600. Lepas tu insurans you dapat lagi 400. So total you jual kereta Azia, you boleh untung dekat 6 ke 7,000. Ni terlalu besar. Tapi yang kena adalah pembeli-pembeli. Sebab itulah kalau kita tengok, minta maaf yang beli kereta-kereta yang terpakai adalah orang Melayu. Betul. Yang kena orang kita kena juga. Orang Melayu. Kalau dulu dikatakan cas-cas yang tersembunyi, sekarang dia panggil processing fee. So proses tu, kenapa nak kena cas? Dia tak ada, proses sama je. Ni soalan last sebelum kita tutup. Dia ada cas-cas yang tersembunyi, tapi sebenarnya mungkin ada juga cas-cas yang memang betul-betul ada lah. Boleh tak Cik Din explain macam contoh kalau kereta baru mungkin ada markup accessories punya insurans extra ataupun beli nombor kat JPJ kadang orang tak faham ataupun kadang-kadang bank minta auto life ke whatever. Dia sebetulnya balik kepada beli nombor. Sekarang semua boleh nampak beli nombor RM310, RM510. Berana ni bukan semua yang tak betul. Berana charge RM100 je upah dia. Bagi dekat abang Nas Yuska ni, abang Nas Yuska charge lagi 200 customer. RM200. Padahal dia duduk office ya. Nas duduk office, Nas Yuska lah, bukan Nas ni. Okey, bukan Duduk office, dia charge customer 200 lagi, jadi 300 lah. Beli nombor 300. So runner sebenarnya dia ada runner yang okey, dia tak charge macam tu. Dia charge 100, tiba-tiba Yuska macam saya charge lagi 200. Saya memang tengok kawan-kawan saya charge. Bang, susah bang, sekarang runner semalam hujan bang, balik-balik buat 2 hari, 3 hari baru dapat nombor abang. Tapi dia cerita je. Padahal runner tu ambil 100 je, ada yang runner ambil 50 je. 50 pun ada. Lepas tu benda dah siap, dia kata tak siap lagi. Sebab dia nak charge you. Dia kata kena express lagi lah besok. Express lagi. So 2 kali express 200 kena lagi. Okey, lain. To be fair. Sebab sebenarnya ada lagi memang ada cas-cas yang bukan tersembunyi yang memang betul ada. Kalau kita beli kereta ni macam bank condition dia mesti kena ambil apa auto life. TACP. Auto life, TACP. Bank kuning ambil TACP. Auto life bank merah. Itu sekitar berapa ratus, 300-400 ada ikut harga kereta lah kan. Benda tu tertulis sebenarnya, tidak ada isu. Katakan TACP ada yang sampai 1,000, tapi benda tu tertulis dalam LOU. Jadi dia tak boleh nak tipu. So kalau korang beli kereta, kalau dia kata loan dah lulus, korang minta bang ada LOU tak, letter of undertaking nama dia. Letter of undertaking. Lain yang macam KJPJ markup insurance ke, itu sikit. Yang kita cerita ni lebih 2,000 lah. Yang you cerita tadi mungkin 500, 200-300. Mungkin mereka boleh pejam mata, pejam lah. Kalau tak boleh pejam, tak pejam lah. Saya cuba to be fair lah pada semua orang, sebab kadang-kadang memang benda-benda ni ada perlukan cas-cas yang lain lah kan, tapi dia tak adalah sampai yang beribu-ribu. Yang charge agreement, charge cost service kereta itu sebenarnya tak wujud lah. Yang charge pergi Puspakom tu sampai beratus tu tak wujud lah. Sebenarnya charge pergi Puspakom apa 150. 150 tu mungkin dah termasuk runner. Dia sebenarnya RM92 je. RM92, RM98 macam tu je. Kita nak cerita betul-betul charge yang ada dekat kereta terpakai. Sebenarnya teman-teman rakan-rakan kat luar sana tu, dia minat beli kereta terpakai sebab harga dia murah. Lepas tu harga dia boleh negotiate. Itu yang pertama. 2 benda je. Kereta baru tak boleh. Kalau harga macam tu je tak boleh. Okey, 2 benda. Okey, yang pertama harga dia murah. Mungkin harga dia RM20,000, bang, kurang sikit bang, RM2,000, RM1,000, ada boleh murah. Pasal margin tu ada dengan Yuska tu sendiri. Kereta baru margin tidak ada pada Yuska. Kereta margin adalah daripada principal. Kalau Proton, Honda, kena faham So sebabnya mereka nak beli kereta-kereta yang terpakai. Yang dah duda ni. Terduda ni sebab murah. Murah dari segi harga. Lepas tu dia tengok performa bagus. Kenapa nak beli kereta baru? Itu yang pertama.
Jadi ramai yang nak beli kat sini. Jadi apabila ramai datang tadi, dia ada charge yang lain pula. Takut jadi masalah. Yang kedua, ceritanya untuk beli kereta yang terpakai, charge dengan kereta baru lebih kurang sama. Kalau registration, dia panggil sini transfer. Kalau kata Puspakom, kereta baru tak ada setengah yang ada, yang lori 4x4 apa semua ada. Yang ni pun ada, cuma tak sampai 100. Untuk B2 tak sampai. Lebih kurang lah B5, B7, B2 lebih kurang. Okay, dia ada 3 saya bagi tahu. Yang pertama harga body. Tulis screenshot. Yang kedua, insurans berapa? Kena bayar. Insurans berapa? Yang ketiga, tukar nama. Sebab nak tukar nama you kepada nama saya. Berapa kena bayar? Tukar nama you. Yang keempat adalah Puspakom tadilah. Sebab nak tukar nama. Dan yang kelima, road tax. Jadi saya jual kereta, yang kelima ni saya tak ada. Tapi memang saya rugilah. Kalau kena Honda CR-V ke apa ke. Kalau kena HR-V 200 lebih kat 300. Tapi I absorb. Pasal kita berniaga, kita dah ada profit kita. So kita boleh absorb kita punya profit. Paling tidak adalah harga body, insurans, tukar nama dengan Puspakom tadi. 4 lah. Itu sahaja. Yang lain tu processing fee, you kena proses. Yang lain kata agreement fee, you yang print agreement. You lah kena absorb. Kalau yang nak charge you lah. Invoice? Macam mana invoice pula? Kenapa nak charge invoice? Kereta tu kereta you. Kenapa nak charge invoice? Kereta baru pun invoice dekat bank. Sebab ini aku tak boleh tahan ni. Sebab invoice biasanya pergi mana-mana Yuska mesti dia akan ada invoice at least 1,000. 800 kurang-kurang. Invoice tahu invoice. Invoice kata apa? Invoice ni kita kena hantar ke LSDN untuk dia cukaikan you. Kenapa cukai you tu nak suruh customer bayar? You yang berniaga. Jadi you free lah hidup. Invoice, minta ampun, minta maaf, jangan. Sebab tu dalam kata jual invoice, itu memang kena bayar. Sekiranya, faham ke tak? Kalau jual invoice, maknanya dia nak jual kereta adik kepada kakak. Tukar nama lah. Tukar nama. Adik kepada kakak, nak tukar nama, bank tak boleh terima buat masa sekarang. Dia kena pakai invoice saya. Jadi nak pakai invoice saya nak kena bayar cukai kepada kerajaan. Kalau saya tak bayar, kerajaan marah. Sebab anda kata invoice sebenarnya, konsep invoice tadi, A nak jual kereta ke B. Sama ada adik-beradik ataupun nak jual kepada sepupu. Senang cerita dia nak direct buyer lah. Dia dah ada buyer. Tapi sekarang, kereta masih ada loan. Owner baru nak beli tu kena buat loan. Tak boleh. Dia mesti kena ada lalu invoice Yuska. Yuska. Dia kena ada Yuska. Sebab invoice penting untuk Yuska. Bank tak nak pegang direct sale. Direct buyer tak nak. Sebab dia nak pegang Yuska. Dia akan pegang saya. Dia akan pegang saya kalau you tak bayar lah. Dia akan tanya mana customer. Jadi bank akan nak customer tu bukan fraud case. Jadi that's why dia jual invoice. Itu dia kata invoice sebenarnya. Asalnya invoice daripada sana. Dia takkan, kalau setiap satu you jual invoice, maknanya lagi besar lah untung tu. So itu guys, serba sedikit cerita pasal macam mana cas-cas tersembunyi ataupun proses yang biasanya kalau korang nak beli kereta ni, terutamanya kereta-kereta terpakaikan. Hope benda ni dapat jadi panduan lah kan sikit banyak pada korang kan. Kita akan sambung lagi pada next episode. Kita akan panggil Cik Din kan ada sekali lagi, iaitu kita nak cerita pula pasal kereta baru. Yang ni cerita pasal more fokus pada kereta-kereta terpakai lah kan. So kalau korang nak tengok video tu again, korang boleh klik link dekat bawah ni ataupun korang boleh follow YouTube Cik Din. Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Dia kan ada. Dia punya Facebook page Destiny Auto Sdn Bhd. Destiny Auto Sdn Bhd. Kalau korang nak beli, contohlah kan, korang nak beli apa-apa kereta ke kan, kereta terpakai, kereta baru Proton Pro Honda Toyota, korang boleh call juga nombor Cik Din kan ada dekat bawah ruang description dekat bawah ni. Kalau Facebook atas ni lah kan. Korang boleh call dia ataupun WhatsApp TikTok Cik Din kan ada. TikTok follow juga TikTok Cik Din kan Cik Din kan ada. Follow juga kita dekat Naz & Co, dekat semua platform Instagram, IG, TikTok, Facebook, YouTube. Dan insyaAllah kita akan kembali lagi dengan banyak topik-topik yang lebih hangat daripada ni dalam episod podcast Jangan Kecam. So kalau korang adalah Yuska ataupun penjual kereta, saya juga dulu adalah seorang penjual kereta juga, tapi saya pilih jalan untuk membahagiakan poket sendiri di samping membahagiakan customer. Yang penting apa pun kita buat dekat dalam dunia ni, pastikan ianya adalah halal. Ya, sebab kita orang Islam, ni pada orang Melayu lah kan, orang Islam. Kalau kita duit banyak pun tak berkat, tak halal, tak guna kan. Yang penting halal. And thank you pada Cik Din kan ada. And kita akan berjumpa lagi dalam next episode minggu depan.
Thank you. Ada pesanan lagu ke apa? Lagu. Nanti boleh follow saya. Saya dah ada 5 lagu dah. Ni sebelum saya menyanyi, komposer saya, musician saya pun kena cas-cas yang tersembunyi. Setelah dia kena tu, dia jumpa aku. Lepas aku kata buatlah lagu. Dia buat lagu. Stress dia punya tension. Dia kena cas-cas yang tersembunyi. So lagu-lagu tu dia bagi kat saya try lah nyanyi. Okay, main sikit. Ting 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 ting. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah, kereta jedingkan ada. WhatsApp segera kepada saya 0123400034. Thank you nah. Okay, thank you guys. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Subscribe.